Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hari Waddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan hebatnya Al-Quran selaku perlembagaan lengkap untuk umat Islam kerana Al-Quran adalah aset kekal untuk dimanfaatkan ketika di atas dunia. Bahkan berkatnya pula akan menyusul sehingga ke akhirat. Baginda juga mengajak umat Islam untuk sama-sama menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai rutin harian. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan demikian pada majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat negara bagi tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas semalam tadi. Dalam titah, baginda menggariskan dua motif sambutan nuzul Al-Quran diadakan, iaitu sebagai memperingati detik bersejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi dan Rasul akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengulang-ulang pengenalan dan pemahaman umat Islam terhadap kitab suci Al-Quran sebagai suluh atau pedoman di dunia. Kita jangan sekali-kali lupa bahawa Al-Quran adalah penunjuk jalan yang paling lurus untuk diikuti dan bahkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kerana itu Al-Quran mustahak dibaca dan difahami segala pengajarannya. Bagi kita yang melakukan ini, tidak diragukan lagi akan beroleh petunjuk dan keberkatan daripadanya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah, keberkatan bukanlah remeh tetapi sesuatu yang agung lagi istimewa. Oleh itu baginda menekankan adalah rugi jika umat Islam terlepas peluang untuk merebutnya. Cara merebut keberkatan itu tidak lain ialah dengan membaca dan memanfaatkan segala isi pengajaran Al-Quran itu. Sebab itulah beta tanpa jemu-jemu menggalakkan supaya Al-Quran dipelajari, meliputi belajar membaca, menghafaz maupun menggali pengajaran daripadanya. Al-Quran adalah aset kekal untuk dimanfaatkan ketika di atas dunia. Bahkan berkatnya pula akan menyusul kita sehingga ke akhirat. Inilah hebatnya Al-Quran itu selaku perlembagaan lengkap untuk kita umat Islam. Ia bukan digubal oleh siapa-siapa, melainkan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah orang-orang beriman wajib meyakini bahawa dengan berpegang kepada Al-Quran melalui pembacaan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan akan dapat menghuraikan segala perkara yang kusut dan menyuluh segala kegelapan. Ini telah memberi isyarat bahawa apa jua yang bersifat kusut atau gelap akan dapat dihurai dan disuluh oleh Al-Quran. Termasuk jika bencana wabak kita anggap sebagai suatu musibah yang menyeret kita kepada kegelapan hidup, maka Al-Quran adalah mampu untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan tersebut dengan membacanya banyak-banyak secara berterusan. Maka bersukut dengan bulan Ramadan yang mulia ini, iaitu bulan yang diturunkan Al-Quran, marilah kita sama-sama menjadikan amalan membaca Al-Quran itu sebagai rutin harian kita, sama ada dalam bulan Ramadan sendiri maupun di luar Ramadan.
Dengan menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai rutin harian titah baginda, umat Islam akan memperoleh banyak kebaikan berupa ketenangan jiwa, kesihatan, kegembiraan, kebijaksanaan, petunjuk dan inayah Allah serta perlindungannya. Sementara di akhirat pula, Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan tampil memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana gambaran dari sebuah hadis riwayat Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi yang berkesan kepada kita bagi menjadikan Al-Quran itu sebagai teman rapat sehingga ke akhir hayat. Kemuncak Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara ialah penganugerahan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan 1443 Hijrah 2022 Masihi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan hadiah-hadiah. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat PN Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1443 Hijrah serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Marhaban bi usrati sultanil amin. Asfarat syamsu muhayyakum lana fantalaqaw nuri wassalam. Marhaban ahlan wa sahlan hayyakum lana fantalaqaw nuri. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehindatu Sri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Amin. Menteri Hal Ehwal Agama dalam sembah alu-aluan menyembahkan beberapa usaha berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam memastikan generasi demi generasi Muslim di negara ini tetap mendampingi Al-Quran. Bagi meningkatkan pengajian hafazan Al-Quran ke tahap pengajian ijazah, negara telah menghantar pelajar-pelajar ke Ma'had Qiraat Shubra di Mesir. Sejak 5 tahun terakhir, iaitu 2017 hingga 2021, ada seramai 21 orang pelajar beasiswa Kerajaan Kabah Duli Tuan Patih menerusi Kementerian Ahliul Agama telah lulus pengajian takhassus Al-Quran wal Qiraat dari Ma'had Shubra tersebut. Sementara di dalam negeri, Universiti Sultan Syarif Ali, UNISA, telah menganugerahkan ijazah khas hafazan Al-Quran dalam majlis haflut takharrujnya kepada 64 orang hufaz setakat ini yang hufaz 30 juzuk yang diserahkan atau yang diperakukan oleh Lembaga Tasmiat Kebangsaan.
Para pemenang dari 5 kategori musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan mempersembahkan hafazan beserta pemahamannya. Kategori A menghafaz 1 juz iaitu juz 30 beserta pemahamannya bagi peserta berumur 13 tahun ke bawah dimenangi oleh Dayang Amal Azia binti Muhammad Saiful Ashrin. Sementara Awang Abdul Matin bin Zul Norain memenangi kategori B menghafaz surah-surah pilihan, surah Al-Jumu'ah, surah Luqman, surah As-Sajdah, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Insan, surah Yasin dan surah Jin beserta pemahaman surah Al-Kahfi dan surah An-Nur bagi peserta berumur 14 tahun ke atas. Kategori C menghafaz surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran beserta pemahaman surah Al-An'am dan surah Al-A'raf yang terbuka bagi semua peringkat umur dimenangi oleh Awang Ahmad Darwish bin Hamdan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bagi kategori D menghafaz 15 juz Al-Quran beserta pemahaman surah Al-Furqan, surah Ash-Shuara dan surah An-Naml yang terbuka kepada semua peringkat umur dimenangi oleh Dayang Dalili Bazila binti Haji Jelani. Manakala Dayang Dalili Faikah binti Nasaruddin menjuarai kategori E menghafaz 30 juz Al-Quran beserta pemahaman surah Ad-Dariyat, surah At-Tur, surah An-Najm, surah Al-Qamar, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Hadid yang terbuka kepada semua peringkat umur. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengundian hadiah-hadiah kepada para pemenang. Kategori A Johan disandang oleh Dayang Amal Azia binti Muhammad Saiful Ashrin dengan menerima wang tunai RM1,500, plak kristal, sijil penyertaan dan hadiah iringan. Naib Johan Dayang Nur Sofia Soleha binti Muhammad Fikri dan pemenang ketiga pula Dayang Nur Hazira Khalisah binti Haji Umar Dani. Tempat ketiga menerima wang tunai RM750, hadiah iringan dan sijil penyertaan. Johan Yang Mulia Abdul Matin bin Zul Nurain. Johan kategori B, Awang Abdul Matin bin Zul Nurain menerima wang tunai RM2,000, plak kristal, sijil penyertaan dan hadiah iringan. Sementara Awang Ahmad Muhammad alias Munir bin Ibrahim di tempat kedua dan Awang Muhammad Firdaus bin Muhammad Saleh di tempat ketiga. Naib Johan menerima wang tunai RM1,500, tiga menerima wang tunai dan sijil penyertaan. Johan menerima wang tunai Johan kategori C, Awang Ahmad Darwish bin Hamdan menerima RM2,800, plak kristal, sijil penyertaan dan hadiah iringan. Pemenang kedua Awang Muhammad Faiz Najwan bin Muhammad Saleh, manakala Dayang Nur Izi Azia binti Ahmad menduduki tempat ketiga. RM1,500, hadiah iringan dan sijil penyertaan. Johan menerima wang tunai RM3,500, hadiah Johan iringan kategori dan D, sijil Dayang penyertaan. Dalili Bazila binti Haji Jelani menerima wang tunai RM3,500, plak kristal, sijil penyertaan dan Sijil hadiah iringan. penyertaan. Pemenang kedua Awang Ahmad Hamizan alias Ahmad Ali Rida bin Haji Laidin dan Dayang Kuno Faiza binti Pengiran Haji Kamaluddin menduduki tempat ketiga. RM2,000, hadiah. Johan menerima wang tunai RM5,000, hadiah iringan. Pemenang kategori E, Dayang Dalili Faika binti Nasaruddin menerima wang tunai RM5,000, plak kristal, sijil penyertaan dan hadiah iringan. Naib Johan Awang Muhammad Sahmi bin Muhammad Salahuddin, manakala Awangku Muhammad Abdul Qadir bin Pengiran Haji Ibrahim di tempat ketiga. Menerima hadiah. Qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita
Tema sambutan pada tahun ini bertemankan Al-Quran sepanjang zaman, menekankan hidup berteman dan bersumberkan Al-Quran pasti membawa perubahan dan kecemerlangan kerana disuluhi olehnya. baru tahun ini mula, baru bulan 1. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, 159 kes baharu dilaporkan kemarin, iaitu 145 hasil ujian ART dan 14 pula hasil daripada 732 ujian makmal RT-PCR yang dilakukan dalam masa 24 jam. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 140,182 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 290 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 138,693 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,271 kes, yang mana 44 kes sedang dirawat di hospital manakala 1,227 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan bahawa sejak Februari 2022, terdapat 8 orang kanak-kanak yang berumur di antara 2 bulan hingga 10 tahun yang tidak pernah mendapatkan vaksin telah mendapat komplikasi setelah dijangkiti COVID-19. Daripada jumlah ini, 6 orang kanak-kanak telah didiagnos dengan multisystem inflammatory syndrome, di mana 4 daripadanya telah mengalami simptom stroke yang memerlukan penjagaan rawatan rapi. Antara gejala yang dialami di kalangan mereka termasuk radang hati ataupun heart inflammation dan tekanan darah rendah, low blood pressure, yang memerlukan bantuan ubat untuk menstabilkan tekanan darah. Selain itu, fungsi organ-organ lain iaitu hati, buah pinggang dan tulang sumsum turut terjejas. Salah seorang telah memerlukan pembedahan di bahagian perut. Manakala 2 orang lagi kanak-kanak di bawah umur 1 tahun tidak didiagnos dengan MIC, namun kedua-duanya memerlukan rawatan rapi. Oleh dengan itu, Kementerian Kesihatan menasihatkan bagi ibu bapa untuk membawa anak mereka untuk mengambil vaksin bagi kanak-kanak yang layak di pusat vaksinasi di seluruh negara. Bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terdahulu penyerahan sumbangan wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. Majlis Khatam Al-Quran pada tahun ini dikendalikan oleh Jabatan Perikanan dan Jabatan Perhutanan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Ghanaian International Corporation Sdn Bhd mengadakan majlis doa selamat bagi pelepasan penghantaran lebih 115,000 beg makanan kepada rakyat Palestin melalui sumbangan daripada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam ke Tabung Kemanusiaan Palestin 2021. Menyaksikan penghantaran kontainer bantuan Pengiraan Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan dan Ekonomi, dan Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bekalan makanan yang dibiayai melalui Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 akan meninggalkan negara ini pada 20 April 2022.